Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat Hari Raya. Sekiranya anda masih dalam mood raya. Dan yang sedang menonton ketika ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang like dan juga komen di bawah sekiranya anda ada komen yang hendak anda berikan dalam video ini. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan kepada anda sedikit reaction apa yang berlaku baru-baru ini di bumi Arab, yang kalau anda mengikuti media sosial negara Arab, perkara ini agak menjadi perkara yang sensasi dalam kalangan mereka. Tapi sebelum saya memberikan reaction saya, jom kita tonton dulu sama-sama apakah video tersebut. شكرا يا مصر، شكرا فخامة الرئيس، شكرا على هذه الدعوة الكريمة اللي خليتني أعيد مع هذا الشعب العظيم، وأنا بعتبر نفسي واحد منكم وفيكم. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. Jadi video tersebut adalah berkenaan seorang ulama. Tak tahulah dia ulama ke tidak, tetapi dia adalah seorang pembaca Al-Quran yang terkenal. Bukan pembaca Al-Quran di kampung rumah kita ataupun dekat taman rumah kita, tak, ataupun di peringkat kebangsaan negara Malaysia pun tak, tetapi international, orang semua kenal. Dia adalah Imam Mishari. Kalau kita tulis kat YouTube, tulis dekat Twitter, tulis kat Facebook, tulis kat mana-mana pun ruangan di media sosial ataupun di Google, kita akan jumpa beratus-ratus ribu carian tentang bacaan imam tersebut. Bukan Al-Quran sahaja, bukan dia membaca Al-Quran di Mekah sahaja, tetapi dia juga ada menghasilkan banyak nasyid-nasyid yang mana sampai hari ini kita boleh dengar kat mana-mana kita berada. Walaupun kita berada kat Malaysia, dia amat-amat terkenal. Tetapi yang menjadi masalahnya baru-baru ini ialah beliau melibatkan diri beliau dalam satu majlis iftar ataupun satu majlis sambutan Hari Raya. Tapi ini bukan sambutan Hari Raya biasa-biasa. Ini adalah sambutan Hari Raya yang dihadiri oleh seorang presiden yang mengambil kuasa secara ganas, secara pembunuhan terhadap rakyat Mesir. Beliau adalah Presiden Al-Sisi. Dan dia sangat-sangat dibenci oleh kaum muslimin. Dia sangat dibenci oleh orang Arab sendiri. Sebab cara dia mengambil kuasa daripada tangan Presiden Mursi yang dipilih secara election, yang dipilih secara pilihan raya, kita panggil sebagai inqilab ataupun mengambil kuasa secara haram, ataupun dengan kita panggil dengan perkataan lain military coup. Dan dia membunuh ratusan orang, dia tangkap ribuan orang, dan jemaah ikhwan muslimin diharamkan, dan mana-mana orang yang terdiri dalam jemaah ikhwan muslimin juga ditangkap, dibunuh dalam penjara. Antaranya bekas Presiden Mesir sendiri, iaitu Dr. Mursi. Okey, jadi lelaki ini, diktator ini, dia adalah tetamu khas dalam majlis iftar ini ataupun majlis Hari Raya. Dan Imam Mishari, dia ada dalam majlis tersebut dan dia mengucapkan, aku adalah sebahagian daripada korang semua. Dan dia siap nyanyi lagi satu buah nasyid yang mengangkat negara Mesir, negara yang membantu negara haram Zionis, yang mana presiden dia iaitu Al-Sisi mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara haram Zionis. Bahkan diletakkan juga bendera negara haram Zionis dalam pertemuan tersebut. Dan perkara ini tak berlaku sebelum-sebelum ini, zaman Husni Mubarak, yang mana ada juga pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara haram Zionis, tetapi tak ada pun bendera negara haram Zionis diletakkan. Tetapi zaman Al-Sisi diletakkan bendera negara haram Zionis. Dan kita jangan lupa juga bahawa apabila Imam Mishari ini, beliau melibatkan diri beliau dalam majlis yang besar ini, bahkan mengangkat Presiden Al-Sisi, mengangkat negara Mesir, negara yang bersatu dengan negara haram Zionis, menindas orang Palestin, tidak menghiraukan nyawa orang Palestin dan sebagainya, kita melihat seolah-olah mesej yang ingin disampaikan oleh Imam Mishari ini seolah-olah tiada masalah untuk bersama dengan negara haram Zionis, tiada masalah untuk melakukan ataupun bersama dengan orang-orang yang melakukan penindasan terhadap rakyatnya sendiri. Jadi di manakah bacaan-bacaan Al-Quran tersebut diaplikasikan? Adakah ianya hanya bacaan-bacaan Al-Quran sahaja yang tidak melepasi hanya takat suara dan juga telinga sahaja? Sebab tu ada seorang Syekh Dr. Iyad Al-Qanaibi, dia ada buat satu status Twitter, dia kata apa? Terjemahannya apa? Kita ini diuji dengan manusia-manusia yang kita suka suara dia, dan mereka ini zayyinunal batil, mereka ini menghiasi kebatilan, kejahatan
dengan bacaan Al-Quran mereka, dengan nasyid-nasyid Islamik mereka. Wa yu'ammunan nas 'anil harbi 'an dinina. Dan mereka butakan mata manusia terhadap perang yang berlaku ke atas agama kita. Mereka menghadiri majlis-majlis dalam kalangan orang-orang yang memerangi agama Islam, membunuh orang Islam dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Qara'ul Quran lakin la yujawiz hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran dengan tarannum sampai menjadi imam. Mungkin bacaan mereka di YouTube jutaan views dan sebagainya, tapi hanya bacaan sahaja. Di manakah letaknya ayat Al-Quran? Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tetapi mereka membaca Al-Quran tetapi hanya bacaan sahaja. Dan dia kata apa? Allahumma inna nas'aluka alla karamata lahum fi sudurina. Ya Allah, engkau bersaksi bahawa mereka ini tiada penghormatan ataupun tiada respect daripada kami dalam hati kami. Dan kita semua insya-Allah saya doakan suci daripada perbuatan mereka. Jadi adakah benar-benar misyari ini bersama orang-orang yang melakukan kezaliman? Adakah misyari ini bersama dalam ayat yang Allah sebutkan wala tarkanu ilal ladzina zalamu? Janganlah kamu cenderung dalam kalangan orang-orang yang menzalimi. Wallahu taala alam. Kita tak tahu adakah dia dipaksa, kita pun kita tahu. Tetapi perbuatan ini memang sudah dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Sebagai contoh, apabila kita cerita tentang perjanjian damai antara negara haram Zionis dan juga negara-negara Arab, apa yang berlaku esoknya di Saudi sendiri? Imam Sudais, juga Imam Mekah, Masjidil Haram membacakan khutbah yang menyokong seolah-olah tiada masalah untuk berlaku damai dengan orang Yahudi. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berlakuan baik dengan jiran-jirannya yang terdiri dalam kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi dia tak cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW memerangi kabilah-kabilah Yahudi, yang mana mereka ini juga memerangi orang Islam, membunuh orang Islam dan juga memerangi agama Islam. Mereka tidak cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW memerangi kaum Bani Quraidah, kaum Bani Nadir, Bani Khaybar dan sebagainya. Dan kita lihat juga negara Arab yang paling top sekali menormalisasikan hubungan dengan negara Arab Zionis, UAE. Mereka membangunkan satu pertubuhan yang mana adanya dalam kalangan pertubuhan tersebut ulama-ulama, dan ada sendiri pada orang Islam, iaitu The Scholars Muslim Elders, kalau saya tak silap sebutannya. Jadi itu ada ulama, dan mereka juga bina masjid-masjid Al-Ibrahimi yang mana menggabungkan antara orang Kristian punya masjid ataupun tempat sembahyang dan juga orang Yahudi. Nak cerita kat sini adalah mereka menggunakan agama untuk menghiasi perbuatan jahat mereka, untuk membutakan manusia akan perdamaian. Yang dikatakan perdamaian itu sebenarnya ialah untuk bersama penjajahan orang-orang Yahudi di Palestin. Dan benda ini sebenarnya tidak asing lagi. Mereka menggunakan agama, menggunakan orang-orang yang dikatakan sebagai figura ataupun orang-orang yang ramai followers, orang yang diikuti ramai, sebagai senjata ataupun sebagai tunggangan untuk menutupi kejahatan mereka. Saya doakan anda yang menonton video kali ini diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan daripada musibah ataupun ujian-ujian sedemikian rupa. Ini sahaja reaction ringkas daripada saya. Kita jumpa lagi episod-episod akan datang. Jangan lupa subscribe, komen di bawah sekiranya anda ada komen. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.